Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan ini dapat kita meneruskan sesi pertemuan setiap hari pada pukul 11 pagi, layari ilmu keuangan Islam semasa. Kita sudah berada di fasa yang kedua sesi ini, iaitu melihat isu-isu yang ada dalam sektor keuangan Islam yang melibatkan isu-isu yang menjadi pemikiran masyarakat, perbincangan masyarakat, dan juga menjadi isu yang sentiasa diapungkan dan diputarkan dalam perbincangan masyarakat di mana sahaja mereka berada. Di dalam sesi yang lepas kita banyak memberikan asas-asas syariah dari segi foundation, dari segi lantai yang boleh memberikan asas kepada kefahaman ilmu ini dengan cara yang lebih berstruktur dan berdata dan berfakta. Jadi dalam sesi ini dan seterusnya kita akan, setiap kali kita berjumpa, kita akan bawa satu isu yang kita akan kupas, kita akan membuka banyak ruang persoalan daripada anda semua. Sila melontarkan soalan anda yang ada kaitan dengan tajuk ini atau tidak ada kaitan. Saya akan banyak memberikan komentar kepada isu-isu yang boleh saya komen. Sila like post ini, sila share dan sila komen as we progress dalam sesi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sekali lagi bersama saya di pagi ini. Tajuk mata wang digital ataupun cryptocurrencies, tajuk yang masih lagi menjadi perbincangan yang panas, yang hebat, yang aktif dalam masyarakat, sama ada di peringkat golongan intelektual ataupun golongan pasaran atau golongan masyarakat biasa yang mungkin tidak banyak mengetahui tentang latar belakang dan asal-usul kepada mata wang digital ini. Ini tajuk yang menarik, yang cukup dinamik, dan saya akan berikan satu huraian yang mudah untuk difahami dalam memahami isu-isu yang berangkai yang melibatkan mata wang digital. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, kalau kita melihat mata wang yang ada pada hari ini, ia ada satu instrumen ataupun satu alat pertukaran yang ditenderkan oleh pihak kerajaan, mana-mana kerajaan, untuk memudahcarakan masyarakat untuk membeli barang dan perkhidmatan. Jadi setiap barang dan perkhidmatan itu telah dinilaikan dengan kadar unit tertentu, mata wang tertentu. Misalnya kalau kita mendapatkan perkhidmatan tampalan gigi, misalnya kalau gigi yang biasa mungkin RM200, gigi yang complicated mungkin RM500. Kalau kita membeli KFC, McDonald, ada harga dia yang tertentu berdasarkan kuantiti dan juga saiz dan juga package yang ditawarkan. Jadi setiap perkara itu sudah dinilaikan berdasarkan satu alat pertukaran namanya mata wang, iaitu ringgit Malaysia. Jadi mata wang adalah satu keperluan untuk memudahcarakan pembelian dan penjualan barang dan juga perkhidmatan. Kalau tidak, kita kena mengambil barang yang lain, perkara yang lain ataupun perkhidmatan yang lain untuk ditukarkan. Kalau kita nak membeli contohnya sebuah laptop, jadi kita kena bawa sebuah perkara lain seperti sayur-sayuran, seperti ayam sebagainya untuk menukar dengan mereka yang ada laptop dengan kita yang ada ayam atau daging ataupun barang kemas misalnya. Jadi boleh buat, tapi akan menyebabkan transaksi itu lambat sebab tidak ada satu unit of measurement, satu alat untuk pengukuran nilai kepada barang dan perkhidmatan. Jadi mata wang digunakan untuk tujuan tersebut, iaitu memudahcarakan pertukaran pembelian barang-barang, goods and perkhidmatan, services. Itu tujuan utama. Kalaulah kesemua barang dan perkhidmatan percuma, kita andaikan begitu, maka tidak ada keperluan kepada mata wang. Di mata wang diperlukan sekadar untuk membeli barang dan perkhidmatan. Jadi itu titik tolak utama mata wang. Dinamakan dalam bahasa Arab sebagai as-samaniyah, sebagai berfungsi sebagai mata wang, berfungsi sebagai
alat menukar barang-barang dan perkhidmatan dengan mata wang tersebut. Jadi mata wang itu ada satu perkara yang berlaku dalam sepanjang sejarah manusia daripada zaman dulu dalam pelbagai bentuk. Ada yang bentuk kulit kerang, ada bentuk akar kayu, ada berbentuk rotan, ada berbentuk buluh, ada bentuk batu-batu tertentu, ada berbentuk emas dan juga perak yang ditempa yang ada pemberatnya yang tertentu, di mana berat itu melambangkan bukan sekadar nilai mata wang tersebut atau logam tersebut, tetapi juga menjadi alat pertukaran untuk membeli barang-barang dan perkhidmatan dalam masyarakat. Bila mana berlakunya hijrah ke Madinah Munawwarah, maka timbullah satu kerajaan yang baru yang perlu ada satu sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem pertanian, pengaliran, ketenteraan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menukar mata wang yang terpakai di kawasan Tanah Arab pada masa tersebut, yang kebanyakannya menggunakan mata wang daripada kerajaan Rom, iaitu berbentuk mata wang siling, tapi dinamakan sebagai dinar, iaitu dibuat daripada emas, dan juga daripada dirham, iaitu dibuat daripada perak. Jadi mata wang itu menarik kerana ianya dibuat daripada bahan logam yang ada nilai dalam masyarakat. Kalau ia tidak pun menjadi mata wang, ia menjadi nilai yang boleh dijual dalam masyarakat. Jadi sebab itu disebutkan bahawa mata wang ini kebetulannya di zaman Nabi Muhammad SAW ianya berbentuk mata wang yang berbentuk emas dan perak dengan diterbitkan daripada kerajaan Roman yang telah menjadi mata wang yang diguna pakai pada masa tersebut dengan luas. Sehinggalah zaman kerajaan Khalifah Ar-Rashidin barulah timbulnya mata wang emas dan perak yang dicetak dengan menggunakan simbol Islam, simbol-simbol yang ada nisbah kepada kerajaan Islam pada masa tersebut. Jadi kita melihat juga bahawa isu mata wang bukanlah isu siapa pengeluarnya, atau isu apakah bentuknya, apakah rupanya. Ianya merupakan isu yang lebih penting, isu penerimaan masyarakat. Masyarakat memberi kepercayaan kepada mata wang tersebut sebagai alat pertukaran, medium of exchange, sebagai alat untuk mengukur nilai satu barang, unit of measurement, dan juga store of value sebagai alat untuk menyimpan value tersebut. Bila kita dapat gaji setiap bulan, katakan 4,000, 5,000, 10,000, whatever it is. Jadi itu merupakan nilai kerja kita yang kita boleh simpan di bank dan kita gunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, sebab kita tahu kita ada sejumlah wang yang bernilai sedemikian yang boleh menyelesaikan isu-isu yang sejumlah kadar tersebut, ada value-nya dalam mata wang tersebut. Tidak boleh mata wang tersebut tidak akan ada nilai, ada value pada masa hadapan. Jadi itulah 3 definisi mata wang yang ada dalam kitab, dalam buku-buku teks. Jadi berbalik kepada mata wang kripto, mata wang yang berbentuk digital, yang tidak dapat disentuh, yang tidak dapat dipegang, dan juga yang tidak dikeluarkan oleh pihak kerajaan tapi dikeluarkan oleh satu komuniti yang mereka bersetuju untuk membuat satu mata wang yang mereka menerimanya sebagai mata wang, yang mereka mengiktirafnya sebagai mata wang, yang mereka berasai bahawa inilah satu sistem yang lebih canggih, yang lebih hebat dari teknologi, yang tidak boleh ditipu, yang tidak boleh hack ataupun yang tidak boleh dicerobohi dari segi sistem mata wang tersebut, walaupun dari segi simpanan, dari segi pelaburan, dari segi exchange boleh dicerobohi sistem-sistem yang mengawal perniagaan mata wang tersebut yang sudah berlaku di dunia pada hari ini, di mana yang diceroboh itu bukan sistem kriptografi dan juga blockchain yang ada untuk suatu mata wang digital. Yang diceroboh itu adalah tempat perniagaan, misalnya mata wang kita yang tidak boleh ditipu, mereka ada sindiket membuat mata wang palsu, tapi kita simpan wang di bank, sistem bank itu diceroboh, bukan makna mata wang kita dicerobohi, tapi sistem kawalan keselamatan di bank tidak cekap, malah orang boleh masuk akaun kita, gunakan akaun kita, ataupun boleh mengambil akaun kita daripada
instrumen-instrumen yang lain dan telah masuk dalam akaun kita dan telah mengeluarkan wang kita. Misalnya, itu bukanlah pencerobohan kepada mata wang, itu pencerobohan kepada sistem yang menyimpan dan merekod dan menguruskan keluar masuk mata wang kita yang berada di bank-bank atau di mana sahaja pusat simpanan wang. Jadi, kena bezakan antara teknologi wang dengan teknologi simpanan wang dan juga transaksi wang tersebut. Ini dalam konteks digital currency, mata wang digital, diberitahu dan dibuktikan dalam banyak kajian bahawa teknologi mata wang kripto ini teknologi yang cukup canggih yang tidak dapat dibolosi oleh mana-mana teknologi sehingga sekarang. Jadi itu kekuatan teknologi mata wang digital, iaitu berasaskan pada dua kaki yang besar, kaki yang utama. Kita akan bincang dan kupas secara mudah dan santai, iaitu blockchain dan juga teknologi kriptografi. Jadi kita tak dulu digital currency sekejap. Mata wang currency ini ada lebih daripada hampir 2,000 di pasaran. Kita akan lihat apakah hukum syariah, kalau ada hukumnya, atau apa isu syariah yang berlaku dalam masyarakat dibincangkan dengan para ulama, dengan para sarjana, dengan masyarakat. Dan setelah kita mengetahui asas ataupun the fundamental foundation of a cryptocurrency. Ada dua fundamental foundation, dua asas yang kuat. Without them, tanpa adanya dua asas ini, itu bukan cryptocurrency. Dia bukan mata wang digital. Dia mungkin mata wang yang boleh namanya lain, yang boleh kita sebutkan, tapi ia belum sampai tahap dan taraf untuk menjadi mata wang digital. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan sila ajukan. Saya akan cuba raikan sebanyak mungkin soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan dalam fasa yang kedua sesi Kewangan Islam ini. Saya ingin lebih banyak berinteraksi kerana saya telah banyak menyediakan asas-asas yang kuat, foundation of knowledge dalam 10 sesi yang lepas kurang lebih. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama saya, Wan Syakrawi, Muhammad Firdaus, Syahir, Anwar, Hafiz, Mustafa, Mu Amin, Khairi, Wan Nur Safiza dan ramai lagi rakan-rakan yang lain. Jadi berbalik kepada blockchain dulu. Blockchain satu teknologi yang cukup menarik, iaitu satu chain, satu urutan transaksi yang telah satu blok, satu maklumat, satu template yang telah dirantaikan dengan rantaian yang banyak sehingga menjadi satu kesusahan kepada mana-mana orang untuk mengubah kesahihan, validity dan juga legitimacy apa saja fakta dan data yang berada di atas blok tersebut. Di blok itu telah dirantaikan dengan banyak rantaian, di mana kalau kita nak ubah suatu perkara itu, jadi kita kena ubah semua rantaiannya, yang merupakan satu perkara yang susah. Kita memerlukan persetujuan semua pihak yang terlibat untuk mengubah walaupun satu huruf, walaupun satu dash dalam blockchain tersebut untuk kita mengubah fakta dan data yang ada dalam blok tersebut. Jadi ia telah dirantaikan. Soalan daripada Muhammad Khairi, salam Datuk, cryptocurrency tu patut syariah ke? Bitcoin patut syariah? Ini soalan yang tak sabar-sabar nak tanya ni. Saya mengatakan bahawa insya-Allah kita akan kupas. Saya bagi jawapan dulu, tapi jangan tak datang besok atau hari ini, teruskan kuliah ini supaya dapat gambaran yang lebih lengkap. Orang kita kadang-kadang suka fatwa, suka hukum tapi tak tahu asas hukum. Itu tak betul. Kita kena faham asas hukum yang baik supaya kita lebih meyakini atau tidak meyakini. Jadi lebih konkret. Tak salah kita tak percaya, tak salah kita mempercayai, tapi yang salahnya tidak memahami asas kepada satu perkara sama ada yang boleh ataupun yang tidak boleh. Bagi saya, cryptocurrency dalam banyak keadaan yang cukup dua syarat ini, blockchain yang mantap, kriptografi yang terbukti, maka ia satu perkara, saya tak namakan mata wang, saya namakan satu komoditi yang patut syariah, yang boleh diperniagakan. Dan ia termasuk atau ia juga merangkumi Bitcoin yang merupakan satu mata wang digital yang pertama yang dikeluarkan di atas muka bumi ini. Jadi untuk ujahan seterusnya,
tunggu, mungkin hari ini, mungkin besok kita kupas sehabis-habisnya kenapa mata wang currency, mata wang digital adalah patuh syariah. Apakah mahal nizam? Yang ramai tidak setuju dengan mata wang ini, ada 6 atau 7 poin persisihan pandangan fuqaha dan ulama dan juga mungkin pihak-pihak pengkaji yang menyebabkan adanya berbagai pandangan boleh ataupun tidak boleh. Saya akan kupas 6 atau 7 poin-poin kenapa berlakunya perbezaan di kalangan para ulama semasa tentang melihat atau sudut pandang mereka kepada mata wang digital, khususnya kepada Bitcoin. Okay. Boleh tak kita beli sejumlah ringgit ditukar dengan e-wallet secara diskaun? Kalau mata wang yang berada dalam e-wallet itu bukanlah ringgit Malaysia, ia merupakan mata wang asing, termasuk juga mata wang digital, maka hukumnya bukan lagi hukum riba, yang mana kita kena tukar sama dengan sama kuantiti, iaitu sawaun bisawain, masalan bimasalin dalam hadis, tapi ia tertakluk kepada hukum saraf, forex, pertukaran mata wang asing yang perlu kepada pertukaran secara tunai, secara spot. Itu kalau kita mengambil pandangan dan mazhab bahawa mata wang digital adalah mata wang yang sama dengan kedudukan mata wang di setiap negara. Saya punya pandangan yang berbeza. Saya akan ulaskan mungkin tak sempat hari ini, besok, apakah kedudukan mata wang digital dari segi takhif fiqhi, dari segi kita nak membekaskan dan membuat satu template baru kepada mata wang digital. Adakah ianya satu mata wang, hukumnya mata wang, ataupun hukumnya hukum perkara yang lain? Saya akan kupas di masa-masa hadapan. Apakah hukum cryptocurrency trading berdagang di exchange seperti Coinbase, Binance dan sebagainya? Cuma sekali kripto, PES sebagai contoh trading, BTC dan sebagainya. Itu menarik. Secara umumnya, kalau ia merupakan satu mata wang digital yang patuh syariah, dia boleh diperniagakan di pasaran-pasaran yang begini dengan syarat tertakluk kepada hukum-hukum riba. Kalau mereka yang menganggap Bitcoin ataupun Ether sebagainya adalah mata wang, tetapi tidak perlu kepada penjualan secara spot, secara tunai, kalau menganggap mata wang ini sebagai satu komoditi, satu token yang tidak sampai pada hukum mata wang. Jadi kita kembali kepada isu blockchain. Blockchain ini, tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi mudahnya, zaman-zaman dulu disebut oleh seorang rakan saya di Universiti Islam Antarabangsa, iaitu Profesor Norbek, seorang profesor dalam bidang teknologi maklumat dan juga banyak membuat kajian dalam bidang blockchain. Kita contohnya begini, kalau kita memberi hutang kepada seorang pembeli, macam di kampung dulu ada buku 3x5 kalau tak salah saya, jadi kita catat hutang tersebut, katakan setiap hari dia datang beli pada kedai kita tepung, gula, beras, ikan kering, whatever lah, katakan sebanyak RM10. Jadi dalam buku tersebut, itu satu blok yang mungkin ditipu. Kita boleh tipu, dia juga boleh tipu, dia kurangkan RM9, kita boleh tambah kepada RM11. Sedangkan berhutang itu hanya RM10. Jadi ada kemungkinan penipuan. Jadi kalau setiap hari dia datang kepada kita dengan hutang RM10, kita salin rekod tersebut ke berbagai-bagai blok yang lain, buku yang lain, sebanyak 10 buku atau 20 buku, kita edarkan di kalangan orang kampung, penghulu, Tuk Imam, Tuk Siap. Jadi setiap kali masuk RM10, kita catat per 10 buku yang berada. Besok datang RM9, catat RM9. Jadi dokumen yang banyak ini dalam masyarakat agak sukar untuk ditipu, kerana kalau nak tipu satu sen pun, RM1 pun, saya memerlukan sebagai penjual, saya memerlukan kepada semua persetujuan pihak yang ada dokumen tersebut untuk membuat perubahan harga tersebut. Kalau dia membeli juga untuk menipu dengan merekodkan jumlah yang lebih sedikit, dia juga terpaksa pergi jumpa dengan semua orang untuk mereka membuat penipuan. Jadi agak sukar melakukan penipuan. Begitu juga dalam konteks hadis, riwayat daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau satu hadis itu hanya didengar oleh seorang sahabat, namanya hadis ahad, jadi dia punya kekuatan sanad itu, bukan kekuatan matan, kekuatan sanad itu, riwayat itu
agak kurang berbanding dengan hadis yang diriwayat oleh dua orang, namanya hadis Al-Aziz, hadis Ahad, satu orang. Dalam mana-mana chain itu adalah rantaian riwayat itu, mana-mana rantaian itu daripada Nabi Muhammad sehinggalah kepada pengumpul hadis, ada seorang sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut, maka hadis tersebut dianggap sebagai hadis yang mempunyai seorang perawi, namanya hadis ahad. Hadis innamal a'malu binniyat misalnya, ada hadis ahad, hanya didengar oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tetapi hadis sahih, merupakan hadis yang berada dalam Sahih Bukhari dan juga diletak sebagai hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari kepentingannya, walaupun dia ahad, tapi dari segi periwayatan menunjukkan bahawa dia tidak begitu kuat dari segi jumlah perawi, kerana yang mendengar mungkin seorang mungkin dia terlupa dan sebagainya, ataupun dia tersasul, tapi disebabkan hadis ini tidak mempunyai perkara-perkara yang mempertikaikan kekuatan perawi tersebut, walaupun seorang dia sah, maka tetapi dari segi kuantitinya dia masih lemah, iaitu hadis riwayat perawi seorang. Kalau dua orang dalam mana-mana rantaian sanad atau chain tersebut dianggap sebagai hadis aziz, tetapi kalau kesemuanya ada tiga orang perawi dan lebih dalam mana-mana tahap rantaian periwayatan, maka dianggap sebagai hadis mutawatir. Jadi itu juga berlaku dalam konteks hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi teori untuk membetulkan atau memberikan kepercayaan itu lebih meningkat kalau ada banyak buku-buku ataupun rekod yang akan didistributkan di kalangan penjaga rekod. Sebab itu dalam blockchain dia terkenal dengan teknologi bernama distributed ledger, di mana ledger ini akan didistributkan kepada semua pelombong-pelombong di dunia pada hari ini yang boleh menjadi pelombong. Jadi kalau saya telah mengeluarkan satu Bitcoin kepada saudara, jadi saya telah mengeluarkan dan menjual kepada saudara, dan Bitcoin ini adalah milik saudara dengan IP address yang saudara telah register dalam sistem, dan sistem ini akan merekod anda lah sebagai pemilik dalam siri ini. Dan kalau anda telah menjual ataupun memindah milikkan Bitcoin ini kepada orang lain, maka sistem juga akan merekod sistem yang berlaku dalam distributed ledger dengan buku rekod yang pelbagai yang berada di satu dunia yang sukar untuk diubah sebaliknya. Jadi itulah kekuatan blockchain, kekuatan yang berdasarkan kepada satu data berada dalam blok yang telah dirantaikan, di mana tidak boleh kita ubah satu rantaian, kita kena ubah semua rantaian untuk membetulkan kedudukan suatu data dan fakta tentang transaksi, pemilik, masa, jumlah dan sebagainya. Itulah kekuatan blockchain yang satu perkara yang bukan saja penting untuk mata wang, tapi dapat digunakan untuk kita punya kehidupan biasa dalam sistem universiti, dari segi pensicilan, dari segi CGPA, dari segi perekodan wakaf, zakat, gaji, nilai hak aset negara, sumbangan kepada orang miskin, sumbangan zakat, semuanya boleh di-blockchainkan supaya tidak ada isu penipuan. Hari ini isu masyarakat moden ialah isu kehilangan trust, kepercayaan dalam masyarakat, ataupun trust deficit. Jadi kalau ada blockchain, kita masukkan dalam sistem kita dari segi pekerja yang datang bekerja waktu awal, dari segi rekod pekerjaan mereka, dari segi output yang mereka berikan kepada syarikat, dari segi usaha minda mereka dicatatkan dan rekodkan, dan perkara itu dapat di-blockchainkan. Kita dapat pastikan segala rekod yang ada dalam kehidupan kita, bukan sekadar keuangan, bukan sekadar perkara-perkara biasa dalam segi sport, aktiviti, dapat di-blockchainkan. Persembahan dan juga performance seorang player, seorang guru, seorang pensyarah, seorang ahli politik, seorang ahli ekonomi. Dan saya banyak tengok blockchain digunakan dalam supply chain, bagaimana di blockchainkan pengeluaran arang batu daripada muka bumi ke atas, kemudian di-chainkan kepada lori masuk dalam kapal kecil dalam muara sungai pergi ke laut untuk dihantar kepada mothership kapal yang besar. Jadi semuanya telah di-blockchainkan dan telah dikenal pasti urutannya supaya tidak berlaku penyelewengan,
ada juga orang yang suka mengambil peluang dan kesempatan untuk mencuri barang-barang yang berada atas lori sampai kepada pelabuhan. Jadi semuanya dapat ditrace dengan baik. Jadi blockchain satu teknologi yang baru yang kita kena raikan pada hari ini, yang sepatutnya menjadi satu kepercayaan dalam bahasanya, satu kepercayaan baru untuk mengawal tindak tanduk manusia. Manusia boleh buat satu kenyataan, satu data, satu fakta, kemudian dia ubah. Dia dengan kawan, dia rakan, dia boleh ubah. Mudah. Jadi itu berlaku banyak. Berlaku penipuan, geran tanah, kalau berlaku berbagai-bagai isu. Tetapi kalau semuanya sudah di blockchain-kan, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan mungkin tidak akan berlaku lagi isu pertelingkahan, isu perselisihan dan sebagainya. Jadi blockchain satu teknologi yang kita kena raikan. Sama ada kita bersetuju untuk digunakan kepada mata wang digital, itu soal kedua. Tapi blockchain adalah satu teknologi yang dibawa oleh pengasas Bitcoin, Satoshi Nakamoto, satu teknologi yang baru, dan dalam tulisan beliau, white paper yang beliau dikatakan beliau menulis tapi orang tak tahu siapa dia, tapi ada dalam pasaran, boleh kita baca dalam 9 muka surat. Menarik teori macam mana blockchain ada satu teknologi baru yang boleh memberikan lebih kepercayaan, lebih keterbukaan dan ketulusan. Tidak ada perkara yang boleh dilindung. Semuanya dilakukan secara open dalam internet dan ada rekod kepada setiap perkara yang ingin kita lakukan. Jadi kalau kita ingin bergerak ke arah satu fasa yang lebih telus, yang lebih jelas, yang lebih transparan, kenapa tidak kita gunakan blockchain dalam sistem kehidupan kita? Bukan sekadar kepada kewangan, bukan sekadar kepada mata wang digital, tetapi melintasi daripada RM1 yang kita ambil daripada pemberi zakat kepada pengurus zakat, pelabur zakat, dan juga kepada penerima zakat, dan kepada mana wang itu dibelanjakan dalam masyarakat kepada penerima wang tersebut dari segi penjual manfaat dan juga perkhidmatan dalam barang dalam masyarakat. Jadi kita dapat melihat dekat mana wang tersebut berada dalam peredaran ekonomi negara. Itulah kepentingan blockchain yang cukup hebat, yang boleh dijadikan teknologi baru yang sepatut kita pelajar-pelajar di universiti misalnya, kalau tuan-tuan belajar apa sahaja, undang-undang ke, syariah ke, perubatan ke, engineering ke, apa sahaja, perlu mula membaca buku-buku tentang blockchain, kerana itu ada industri masa hadapan. Di zaman Perintah Kawalan Pergerakan ini, kalau boleh cuba tengok dalam internet, cuba biasakan diri dengan isu-isu blockchain, teknologinya, kerana itu teknologi yang akan datang di masa hadapan dan sedang berlaku di masa hadapan, kerana masyarakat akan diserang oleh penyakit ketidakpercayaan, kekurangan dan juga defisit dari segi trust dalam masyarakat. Pada dalam banyak hadis disebut akhir zaman, tanda-tandanya adalah orang yang benar itu didustai, orang yang pembohong, penipu itu dipercayai. Jadi untuk mengawal fenomena masa hadapan ini dari segi rasuah, dari segi penyelewengan, dari segi dokumen yang tepat dan lengkap, maka blockchain merupakan satu teknologi yang sepatut kita raikan, kita santuni dan kita ambil sehabis-habisnya. Jadi kepada anak-anak putera dan puteri di universiti, make yourself familiar with blockchain, dan kalau boleh menjadi seorang pakar dalam bidang blockchain dan bidang masing-masing, kerana kalau anda seorang peguam, anda boleh gunakan blockchain untuk menyusun kes-kes di mahkamah. Kalau anda seorang guru, seorang boleh merekodkan prestasi pelajar anda dan juga anda sendiri dalam konteks blockchain. Jadi blockchain satu perkara yang belong to everyone dan bukan sekadar hak milik mata wang digital, walaupun permulaannya dicetuskan oleh mata wang digital. Jadi itu apa yang saya sebutkan, bahawa blockchain satu teknologi yang berbentuk satu revolusi dalam dunia pada hari ini. Saya nak lihat soalan-soalan daripada tuan-tuan. Dia tanya, tuan main kripto juga ke? Saya tidak main kripto, tapi saya telah membuat satu akaun untuk belajar bagaimana kripto itu berlaku dalam pasaran, untuk saya mengetahui kekuatan sistem, kelemahan sistem tersebut, untuk saya memberikan pandangan yang lebih real dalam masyarakat.
Apa pandangan doktor kalau kita guna dirham dan dinar dan dirham? Ini bergantung kepada takrifan. Kalau dinar dan dirham itu disandarkan kepada emas dan perak, ini pandangan ramai rakan-rakan yang mahu kembali kepada sistem emas dan perak. Satu pandangan yang cukup baik, tapi ada bahaya dan risikonya yang tinggi. Pertamanya, di mana kita nak simpan wang tersebut, dinar dan emas, sebab dia merupakan satu perkara yang senang dicuri, dan kita nak simpan di bank ada kos penyimpanannya. Tapi kalau mata wang fiat yang kita ada berbentuk kertas, kita boleh simpan di bank, kita boleh letak di bank, kita gunakan sikit-sikit, kita ambil ATM card, kita simpan di bank pun tidak ada kos, malah bank memberikan perkuasaan untung rugi dengan kita. Jadi dari segi praktikalnya, ia merupakan satu perkara yang masalah, kerana kita kena simpan dirham dan juga dinar tempat yang selamat, sebab dia tidak boleh simpan, melainkan ada bank yang ada akaun emas, itu pun kena bayar kos untuk penyimpanan tersebut. Yang keduanya, yang lebih makro, ini mikro tadi, bagi saya kita memang tertariklah dengan idea untuk kembali kepada mata wang emas dengan dinar dengan dirham, tapi risikonya tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan kupas masa depan lagi. Kalau emas milik kita, milik negara sedikit, bagaimana mampu kita keluarkan mata wang yang banyak? Jadi itu isu yang besar. Malah bagi saya, idea untuk kembali kepada mata wang emas dengan perak adalah satu idea yang tidak lagi relevan zaman sekarang, kerana ia akan berikan satu krisis ekonomi politik yang cukup besar. Kerana negara yang paling banyak mempunyai emas pada hari ini bukan negara-negara Islam, ia negara Amerika Syarikat dan juga negara lain. Kita boleh tengok dalam statistik World Bank, manakah negara yang paling banyak mengumpul emas. Jadi kalau mata wang hanya dihadkan kepada supply of the gold, kita nak keluarkan mata wang, kita perlukan wang banyak ni, dengan COVID-19 kita nak macam-macam nak buat, tapi supply kita di reserve kita emas sedikit. Bagaimana mungkin kita keluarkan mata wang yang berdasarkan emas dan juga perak? Jadi fikir terlebih dahulu sebelum kita mengambil pendekatan untuk menukar cara mata wang daripada mata wang fiat kepada mata wang berbentuk logam yang asli, yang asal. Dalam kitab Muwatta disebutkan bila mana Imam Malik ditanya oleh masyarakat Madinah, apa hukum menjadikan mata wang daripada kulit binatang, macam kulit kuda dikeringkan, dicantik-cantikkan, dicop logo kerajaan misalnya, adakah itu merupakan mata wang yang sah dari segi syariah? Kata beliau rahmatullahi alaihi, itu pun adalah mata wang, iaitu disebutkan kalau manusia menggunakan kulit binatang sebagai mata wang, la ajraitu fihi ahkamar riba, aku akan membuat hukum ke atasnya seperti hukum riba dari segi pertukaran wang dengan wang, menunjukkan bahawa tidak semestinya kita menggunakan mata wang berdasarkan emas dan juga perak. Mata wang sekadar alat pertukaran. Boleh kita hedging nilai ringgit Malaysia dengan kripto. Contoh, bila berlaku krisis ringgit Malaysia, kita switch kepada Bitcoin, BTC, ringgit kembali stabil, kita tukar kepada ringgit Malaysia. Ini adalah pengurusan nilai, pengurusan risiko yang kita bincang panjang lebar. Dari segi teorinya boleh kita lakukan, tetapi tidak ada perkara yang boleh menjamin bahawa itu boleh menstabilkan kita punya mata wang, sama ada mata wang ringgit atau mata wang Bitcoin. Jadi ini merupakan satu ilmu yang kena pelajari, kerana kita kena faham mata wang, pergerakannya, dan juga pergerakan mata wang digital, pergerakan yang kadang-kadang sukar untuk ditafsirkan dan sukar untuk dikenal pasti. Jadi dari segi teori boleh dilakukan, tetapi dari segi practical effect on the ground, itu adalah ilmu yang perlu dipelajari. Malah ada orang telah buat hedging ringgit dengan mata wang yang lain zaman sekarang untuk tujuan-tujuan untuk melindungi nilai mata wang ringgit kita. Jadi itu isu pengurusan risiko yang dibenarkan oleh syariah. Silakan kalau anda ada keperluan untuk melakukan hedging tersebut dengan ilmu yang sebenar. Komen tentang hadis yang hadis Ahad dengan Aziz.
Saya tidak mengatakan hadis ahad kurang kualiti, kerana kualiti itu diukur dari segi thiqah, dari segi kekuatan hafalan, kekuatan ingatan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, dan itu dianggap sebagai kriteria kepada hadis sahih. Hadis sahih tidak boleh berkompromi dengan kekuatan ingatan, kekuatan akhlak, kekuatan ilmu, kekuatan al-dhabt, dan juga adalah keadilan orang yang meriwayatkan walaupun seorang. Sebab tu banyak hadis sahih, hadis ahad. Tapi dari segi kuantiti itu ada juga kekuatannya pada hadis mutawatir, kerana hadis mutawatir ialah hadis disebut oleh para fuqaha hadis, ulama hadis yang sukar untuk berlaku pendustaan ke atasnya, kerana terdapat lebih dari 3 orang yang telah mendengar hadis tersebut daripada Nabi dan juga daripada sahabat pada tabi'in pada tabi'in, sehinggalah hadis tersebut dikumpulkan. Jadi dari segi kuantiti sahaja ada kekuatan, tapi tidak menyebabkan dan menjejaskan kualiti sahih atau hasan hadis tersebut. Jadi bezakan, ini hanya teori akademik semata-mata yang tidak ada kaitan kepada kualiti hadis sesebuah hadis tersebut. Ada tak kos universiti yang ajar blockchain ini? Mungkin dah ada 2-3 universiti, tetapi mungkin agak perlahan dan agak tidak merangsangkan pada pandangan saya. Banyak universiti di Malaysia masih lagi tidak melihat masa hadapan, masih lagi tidak melihat the future of the world, masih tidak tahu apakah itu blockchain, apakah itu kriptografi, apakah itu IR 4.0 for that matter. Jadi banyak universiti yang masih teragak-agak untuk maju ke hadapan dalam menjadi pencetus, pendokong dan juga peneraju 4.0 IR. Jadi kebetulan berlaku COVID-19, baru semuanya mengambil inisiatif dan akan tergesa-gesa menyediakan diri masing-masing kepada 4.0. Sepatutnya 4.0 sudah ada dalam sistem pendidikan kita sejak lama lagi, sebab ini adalah masa hadapan. Masa hadapan bukan kita menangkapnya sekarang, kita menangkapnya sebelum dia timbul. Itulah pemikiran masa hadapan yang perlu kita ada dalam polisi, dalam tindakan dan juga pentadbiran di semua universiti awam dan juga swasta. Saya rasa saya telah menjawab kebanyakan soalan. Jadi Alhamdulillah saya telah memberikan sikit komen kepada isu-isu yang berkaitan dengan hukum hakam, walaupun bukan masanya lagi. Mudah-mudahan sesi ini memberikan satu suntikan semangat untuk belajar ilmu baru, buka minda kita, buka persepsi kita, dan jangan cepat memberikan hukum halal ataupun haram. Sama sahaja, halal pun jangan cepat, haram pun jangan cepat. Kita buat kajian, tanya orang-orang yang pandai, dan jangan buat konklusi sendiri, kerana ilmu ini adalah amanah dan setiap perkataan itu juga adalah amanah. Jadi belajarilah ilmu yang sepatutnya, yang menyokong ilmu syariah. Ilmu syariah semata-mata tidak cukup, dia perlukan sandaran ilmu moden, ilmu blockchain, kriptografi, ilmu IR 4.0, sistem di sebaliknya. Jadi kepada sarjana Islam pun mesti meninggalkan i'tikaf mereka di perpustakaan yang berbentuk klasik, berpindah kepada i'tikaf perkara ilmu baru yang memerlukan kajian yang bertubi-tubi membaca, mengkaji supaya kita lebih real dari segi pendekatan syarah kita. Setakat itu sahaja mungkin hari ini. Kita sambung besok dari segi teknologi kriptografi yang merupakan teknologi yang diciptakan oleh ulama Islam sendiri pada kurun ke-9 Al-Hijrah di Baghdad oleh imam namanya Al-Kindi. Jadi kita akan lihat di manakah kehebatan ilmu kriptografi digabungkan dengan blockchain untuk menjadikan keras mata wang digital yang sukar dipertikaikan dari segi kekuatan teknologinya. Jadi kita sambung besok hari. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama saya. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan dapat memberikan manfaat, dan tolong like post ini, tolong share dan tolong komen apa yang patut saya ambil maklum. Sehingga kita berjumpa lagi pada besok hari, setiap hari 11 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.